sebab tolak saya bukan student. So tolak seorang guna 2 devices, tolak pensyarah tinggal 50 sahaja. So ada 5 orang tak hadir. Biar. Nanti topik ni saya nak buat quiz. Biar pi kat dia. Okey, yang lain semua dah hantar Okey. So saya nak start lah. Boleh? Ni Iman Nina Azli ni mana muka hilang dah? Wajah semua saya nak tengok. Semua orang, mana lagi? Yang Chinese ni? Dalam kelas kita ada 2 orang nama Nur Aiman ke kalau saya tak silap? Ada 2 orang Muhammad Nur Aiman dan seorang lagi Muhammad Aiman juga kan? Betul? Masa saya tengok nama grup tu. Semua tak mau cakap Betul, madam. Betul. Ish, ya Allah. Muhammad Aiman tu lah. Muhammad Nur Aiman. Seorang lagi, apa dia? Muhammad Aiman. Ya, madam. Okey, Muhammad Nur Aiman, Muhammad Isa. Seorang lagi Muhammad. Sebab 2 orang ni, saat ni saya tersilap. Madam. Muhammad Aiman tu Baman, madam. Oh, Muhammad Nur Aiman tu, Baman. Muhammad Aiman. Oh, Muhammad Aiman tu Baman. Muhammad Nur Aiman tu? Norman. Maman. Pandai lah you. Okey, seorang Baman, seorang Maman. Okey, Baman tu Muhammad. Ya, apa dia? Madam, Putri Julita binti Jaafari dia tak boleh join hari ni sebab dia ada JPJ test. JPJ test tu masuk dalam silibus kita kah? Tak, minta maaf madam. Ya, oleh kerana tu saya anggap dia tak hadir lah nak. JPJ test ni dia tak ada dalam silibus. Dan kalau you tengok tahu akta college, akta universiti dan college yang diberi pada mula-mula you masuk dulu, yang saya percaya sekarang you dah buang. Okey, kalau you tengok pelajar tidak boleh tidak hadir tanpa sebab yang munasabah dan tanpa kalau tak ada MC lah. Okey. So JPJ tak termasuk dalam akta tu, tak ada. You pergi ke Nuri, tak ada. You pergi JPJ, tak ada. JPJ tu saya tahulah you ambil test kereta, awak tak boleh ambil lain kali ke? You kata kat Puteri Julita tu nah. You boleh ambil lain-lain masa, tak sepatutnya you ambil masa you belajar. So saya tak kira lah, simple ceritanya anggap dia tak hadir, habis cerita. Kalau dia MC tak, ya. Ada lagi seorang ni, ambil apa pula? Tak, ada seorang tu dia tak boleh masuk. Apa? Tak tahu dia tak boleh nak join. Dia nak pergi ke Nuri? Bukan, dia nak masuk tapi tak boleh. Okey, nama? Afiq Izzuddin. So kalau dia tak boleh masuk, sampai bila ni dia tak boleh masuk ni? Sure. Hari ni saja kah? Dia PJ ayam Korea ke? Dia PJ tudung shawl ke? Dia nak cerita. Bukan madam, dia nak masuk, nak join tapi dia tak boleh nak masuk. Okey, macam mana saya nak boleh tolong? You all bagi dia masuk tak boleh? Saya mentah hati nak buat macam mana? Dia tak tekan kan yang saya bagi kelas tu? Sebab topik hari ni penting ya. Bila kuis nanti akan buat topik ni tahu. You punya kuis tu 20 markah dah. Assignment 20, test 20, kuis 20. So macam mana saya nak tolong dia? Boleh bagi idea? Saya tak tahu nak buat macam mana. Macam mana saya nak tolong dia? Dia masuk melalui telefon tak boleh? Afiq tu. Sebab dia masuk melalui telefon. Tak boleh tak? Laptop tak boleh, PC tak boleh, phone tak boleh. Suruh dia pergi kafe ni, cyber cafe. Okay, saya bukan tak nak tolong student tapi saya tak tahu macam mana nak buat. Can you give me any ideas how nak masukkan dia ni? You all ada link ni kan? Ada link kelas saya ni kan? Bagi kat dia. Can you give it to him? Tak boleh. Wow. Takat tu je lah saya boleh tolong. Saya tak tahu nak buat macam mana. Betul saya tak tahu. Yang saya tahu saya dah buat satu kelas Webex and student kena masuk dalam tu.
Melalui telefon ke, melalui apa you masuk saya tak kisah. Lubang tikus ke, lubang naga ke, itu doesn't matter. As long as you boleh masuk. Tapi kalau tak boleh masuk saya tak tahu. Nampak macam mana? Okey, siapa yang pandai boleh tolong, apa nama? Afiq. Tolong lah. Sebab topik ni penting ni kalau dia tak masuk. In fact, semua topik penting. Sebab ada topik yang akan masuk mid-sem test, ada topik yang akan masuk quiz, ada topik yang akan buat assignment. Okey, apa benda-bendanya tu? Apa dia tu? You dengar tak? Dengar? Kalau orang Kedah dia kata apa merega tu. Apa merega tu apa dia macam weh gere. Macam tu lah. Tahu lah apa dia, apa benda, apa merega bagi buta ni. Aduh. Okay. Now, saya nak ingatkan sikit pagi cuba masukkan Afiq tu. You all tahu kan sekarang kalau undergrad, you all pun undergrad jugalah, tapi you all asasi. Maksud saya undergrad bachelor yang sekarang, student bachelor yang sedang buat sekarang ni. Sekarang ni adalah minggu-minggu terakhir kelas mereka. Jadi saya telah menyiapkan coursework mark, carry mark dan kemudian kita akan buat final exam. Jadi markah-markah yang diambil tu sangat penting untuk menentukan dia dapat A, B, C, D, E, F. Ya, yang akan bagi you dapat CJD kan. Dan kalau macam asasi pengurusan ni yang nak menentukan you boleh masuk U atau tidak. Okay. Now ada beberapa student yang memang teruk lah. Teruk. Teruk in the sense nak jawab tak apa-apa benda, tak tahulah. Merepek-repek apa pun tak tahulah. Tak ada case, tak ada section. Okay. Lepas tu saya cuba membantu dari sudut kehadiran. Ya, saya cuba tak mau bagi dia fail. Tapi bila cek kehadiran lagi teruk daripada yang jawapan dia. Maksudnya macam biskut. Tahu biskut? Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Biskut. Macam biskut. So kehadiran tak boleh nak bantu. So saya tengoklah ni siapa Muhammad Afiq Izzuddin. Nak add attendance macam mana you tak main. Afiq, saya add attendance manually kalau student tu hadir. Cuma dia tak boleh scan. Masalah you tak hadir. Nak Afiq? So macam mana nak scan? Macam mana nak manual? Saya add manual kalau student tu dah hadir tapi somehow dia tak boleh scan. So saya manualkan lah tapi you tak hadir. Saya hadir dah. Oh masuk dah? Dah. Oh boleh pula no. Alhamdulillah, tak mau tanya lah masuk kot mana. Janji masuk sudah. Nanti jawapannya tak apalah. Janji alhamdulillah. Amin. Nanti saya manualkan. Kalau you masuk bolehlah manualkan. Tak masuk tak boleh. Lain kali pukul 8 tu dah start dah. Pukul 8 tu you kena start dah. Start buka lah. Start apa? Start buka laptop you ke, telefon ke, wifi. You start. You tahu tak saya pukul 7.50 saya dah on dah. Saya on semua. Laptop, wifi, telefon 7.50. Tapi saya tak buka lagi lah sebab saya tahu you tak bangkit tidur lagi pun. Saya tunggu. Minum kopi dah 3-4 cawan dah tunggu. Ya, lagi saya kerah dengan kafein ya. Kerah maksudnya saya tahan sampai petang saat ni dengan kafein tu. Minum 4 cawan dah kopi. Nanti kata nanti madam sakit tak apa, insya-Allah dah betul dah saya duk minum. Dari saya muda sampai saya tua. Ni siapa lagi? Aduh ramainya. Nanti Sat nak tengok. Apa siapa yang jadi ramai macam ni? Aduh. Okey, siapa dia tadi? Habibah Habibah Maisarah ke? Bukan. Ya, madam. Okey, Muhammad Afiq. Lagi seorang tadi? Siapa dah? Madam. Jangan buat lawak. Lagi seorang siapa dah? Tadi ada 3 orang lah dia nak manual. Ainul, madam. tu yang ketiga tu. Oh, awak dia tak bersuara. Okey, ada lagi? Dia line tak elok sikit. Saya madam. Saya?
Muhammad Ika Mibari. F0520. Tak payahlah sebut saya. Okey, lagi? Tak nak Saya Muhammad Hazim. Kita kata jangan sebut saya. The page isn't working, kau? Tu dia. Saya kena stop. The page is not working. Dah, you all suka main-main benda ni. Benda ni kan boleh main-main. Seorang lagi siapa nama? Hazim. Nantilah kalau saya ingat. Dia tak boleh main-main tau benda ni. Pi balik dia hilang. Madam, Ya, Adrian, madam. Apa dia? Mat Mifzal Adrian, kelas B. Mifzah Hazim ada. Saya nak ingat ni. Ni siapa yang hitam gelap kat sini ni? Nur Ajirina. Apa saya nak cakap tadi tu? Okey. So saya nak bantulah dia ni sebab dia tak begitu, markah dia tak. You kena dapat C. C ke C+? You all kena dapat C ke C+? Pass. Fail pula. C+ kan? Ni sampai tak tahu apa ni semester 2 dah. C+ kan? Kan? So dia tak sampailah ke tahap tu, dia duduk gagal. So saya nak bantulah dia. Tapi saya tengok kehadiran. Kehadiran lagi teruk pada jawapan dia. So saya tengok pula latihan-latihan yang saya bagi. You know, exercise macam saya bagi kat you all. Exercise 1, exercise 2. Exercise pun dia buat lintang pukang. Ada yang satu exercise tu, ada 2 soalan, dia jawab 1 je. Oh, dia main-main ke apa? Sebab saya sebut exercise, dia main-main. So saya tak ada sources untuk menambah markah dia. Faham tak? There's no sources. Kehadiran teruk. Exercise dia main-main sebab exercise. Kan saya sebut exercise. So dia main-main lah. Kita bagi 2 soalan, dia jawab 1. So tak boleh nak bantu dia. So saya sekarang ni risau ni macam mana ni dia fail ni. Orang lain ada dapat A, ada A+, ada B+. Macam mana? Nasib baik dia tak pergi ambil lesen JPJ. Kalau dia ambil yang tu memang habis, tak tolong dah. So you all, saya ingatkan sebab you all ni baru masuk baru start. The semester just starting. So apa-apa exercise yang saya bagi, jangan main-main. Memang exercise tu tak ada markah sebab nama dia exercise. Yang ada markah tu yang saya cakap macam assignment, quiz. Tapi exercise tu boleh diguna untuk membantu. Bila you nyawa-nyawa ikan, tahu nyawa ikan? Nak hidup ke, nak mati ke, nak hidup ke, nak mati ke. Masa tu lah saya tengok exercise you tu. Jawapan you macam mana. Lepas tu saya tengok balik kehadiran you. Bagus ke dia ni? Hadir selalu ke? Faham? Penting ni cakap awal-awal semester. Kalau dah akhir semester, nak buat apa dah? Kelas pun dah habis. Dia janji dengan saya, tak apa madam, mulai hari ni saya akan selalu hadir kelas. Hei kau, kelas dah habis kau nak hadir kat mana? Baik cakap tak guna otak. Itulah dia. Sebab tu saya cakap awal-awal, mulai hari ni dia nak hadir kelas selalu. Dia hilang akal ke apa? Sekarang ni dah musim orang buat final exam, dia baru nak main kelas. Jangan ya, jangan. Okay, so saya cakap awal-awal semester. Saya akan bagi lagi a few exercises. So jangan, walaupun dia cuma exercise, tapi tujuan dia untuk melatih you bila you nak jawab final exam nanti. Nak melatih you bila you nak jawab test. Itu tujuan exercise tu. Ya, tujuan dia. Dia ada tujuan. Bukan saya seronok-seronok. You ingat saya seronok kan ada bagi exercise kat orang. Lepas tu saya nak kena check. Ingat seronok. Benda tu benda tak seronok. Okay. Tapi tujuan dia supaya student dah biasa tengok soalan, dah biasa jawab. So bila you nak jawab test, you nak jawab final, you orang kata apa? Tak terkejut. Tak terkejut. Faham tak? Dah biasa dah. Aku sudah biasa. Faham? Itu tujuan saya. So buatlah elok-elok. Ni ramai sangat yang tak sempat scan ni. You tahu tak scan tu dah hilang tadi. Dia lari. Dia kata cannot be found ke apa benda. Saya tak tahu dia pergi mana. Mana saya tak tahu dia pergi mana. Okay. Okay. So nanti akan ada lagi lah a few exercise. Short exercise. Just to bagi latihan untuk you all. Kata macam you all ni masuk pertandingan memasak, contohlah. Sekarang jangan gelak, lelaki lagi pandai masak pada perempuan, betul tak? Anak saya yang lelaki lagi pandai masak pada saya. Dia masak lagi sedap. Okey, katalah you masuk pertandingan memasak pada 20 hari bulan. Takkan 20 hari bulan tu you terus pergi masak? Tak kan? 10 hari bulan lagi you dah praktis, betul tak? Betul tak?
Yes, you akan masuk dapur, punggah habis semua lintang pukang. Tuang minyak, buka gas segalanya. Betul tak? Bukan 10-20 hari bulan tu terus, okey aku nak lawan memasak. Tak. So samalah lah exercise yang saya bagi tu, jangan mengeluh bila saya bagi exercise. It's better than saya tak bagi langsung. Tiba-tiba je, okey esok test. You tengok soalan pun you duduk tak bangkit-bangkit. Tak tahu macam mana nak start. Betul tak? Okey. Dah lah, tak mau beletiak lah. Pukul 9 dah. Okey, Mai. Ni yang tak boleh sekali lagi ni saya nak manual pun tak boleh ya. Sebab benda tu hilang. The manual has disappeared. Ni. You tengok ni. Saya tak tipu. Nampak? This web page requires data that you entered earlier in order to be please submit. Tak ada lah. Tak ada nak buat. Tak nak lah. Stop sharing. Tak mau. Saya tak tahu dia pergi mana. Okay, now kita nak tengok okay, apakah topik hari ni? What is the topic today? Topik cakap yang putih meh. Okay, we going to do topic 6. Yang ni saya kena share. Sharing is caring katanya. Okay, sharing is caring. Okay. Nampak ni? Can you see? This is a syllabus. So we have done nature, law and ethics, classification, English legal system. Ada dua, English legal system, common law and equity. So today we're going to do topic 6. That is history and development of the Malaysian legal system. Now if you look at this, topic 6 and 7 are the same topic. So actually dia sama macam 4 dengan 5. You know 4 dengan 5 English legal system juga. So the topic 5 ni continuation of topic 4. Tapi topic 4 is about common law, topic 5 is about equity. However, both are still under English legal system. Now topic 6 and 7 are the same as 4 and 5. That is 6 and 7, if you look at this, it covers history and development of Malaysian legal system. So 7 also covers history and Malaysian legal system. Except for topic 6, we're going to do before and after the reception of English legal system. Whereas topic 7, we're going to do after the reception of English legal system. So topic 6 ni before, topic 7 ni after. Tapi both still under the same topic, sama macam 4 and 5 hari itulah. So kita start dengan yang first 6 tu, history and development of Malaysian legal system. But we look at before the reception of English system. Okay, faham setakat tu? Okay, I think you faham. Kalau tak faham, tanya saja. Okay, alright. Mana dia? Oh, mana topiknya? Ya Allah, Sat. 54 dah, okay. Mana topiknya? Okay, topik 6. Okay, nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Oh, tak nampak ya, saya nampak. Aduh, Izzat. Kelas kita habis pukul apa? 10 10? Okey. Jangan tipu. 10 ke 11? 9 lepas setengah, 9 setengah, 10. Ada hari tu student tipu saya. Saya kata habis pukul 10. Dia pun ya, tengok-tengok habis pukul 11. Budak-budak ni nak kena dah. Lepas tu dia pun buat lawak-lawak bodoh. Oh, kami ingat medal nak habis awal. Main-main dengan saya, no? Tak mentang lah saya ada banyak kelas. Tak tahu nak pukul. Ni dia. Topik 6. Okey, nampak tak? Nampak? Nampak, madam. Okey, topik dia adalah sejarah Melayu. Saya tulis bahasa Melayu. History and development of Malaysian legal system. Ni sejarah Melayu ni, lagu Melayu ni, lenggang-lenggang kangkung. Biasa dengar tak? Tak biasa. Biasa dengar tak? Dengar, madam. Lagu lenggang kangkung ni kan kita nak buat sejarah Melayu ni. Saya nak masuk sejarah Melayu. Sekejap you kata saya nak ajak musikal pula. Bukan. Saya nak buat sejarah Melayu. Sejarah Melayu. So sejarah Melayu dalam cara yang sangat interesting. Kalau tak buat interesting, you tidur tahun tu. Sejarah Melayu ni sebenarnya tak menarik ya. So saya akan jadikan dia menarik. Okey. Okey, sejarah Melayu dulu-dulu, zaman saya budak-budak dulu adalah lagu lenggang kangkung. Kan? Lagu lenggang kangkung, you biasa dengar lenggang kangkung? Takkan duk dengar lagu rap zaman tu, mana ada rap. Lagu lenggang kangkung.
Tahu lagu kangkung? Lenggang dan kangkung, kangkung di tepi paya. Lenggang, lenggang, lenggang ala lenggang kangkung. Bisa dengar tak? Saya bukan nak jadi penyanyi pun. Kalau nak jadi lama dah saya jadi. Okay, now ada juga lagu Lenggang Kangkung yang dinyanyikan oleh penyanyi Cina tu. Ya, Elizabeth. Dia menyanyi lagu tu. So dia akan buat barulah sebab itu sejarah Melayu. Macam mana dia buat lagu Lenggang Kangkung? Macam mana dia buat lagu Lenggang Kangkung? Lagu yang lama tu lah. Lagu yang lama tu yang lenggang tapi dia tak buat lagu tu, you orang tak mau dengar. Betul tak? Dia buat macam tu, siapa pun tak mau dengar, saya dengar lah. Lagu zaman saya dulu. So dia buatlah macam yang ni yang saya tunjuk. Mana dia gambar tadi? So dia buat yang ni. Ni. Ni style baru lah ni. Lenggang, lenggang kangkung, kangkung di tepi paya. Hati sangat menggunung, oh bila engkau diada. Tak pernah dengar? Okey. Now kenapa dia gambar itik? Sebab itik lah yang dia buat lenggang kangkung ni. Tak nampak orang kata itik pulang petang. Jalan dia melenggang-lenggang, lenggang-lenggang. Tak payah tengok. Tak payah buat catwalk. Buat duck walk. Okey. Ini sejarah Melayu nah. Lagu ni lagu-lagu Melayu lah ya. Sekarang dah di-rapkan dia. Tak tahulah jadi apa. Okey. Ini yang kita akan buat. Before the reception of English legal system, Melaka Sultanate, Dutch, Portuguese, and then English legal system. So before the reception legal system, we have Melaka Sultanate first, and then followed by the Dutch, and then followed by Portuguese, and then English. Okay, after English apa dia? Siapa tahu? Yang ni kita tak buat dah after English. Kita stop dekat English. Tapi saja nak tanya sejarah Melayu, after English apa dia? Siapa tahu? Muhammad Mifzal. Jepun ya bagus Hazim. Mifzal tak ada jawab lagi. After English Jepun. Tapi kita tak buat yang Jepun tu lah. Kita stop sampai English saja. Lepas English kita ada lagi. Ramai kau. Jepun. Jepun paling ganas lah. Jepun main potong kepala lah. Potong kepala, potong tangan, rogol, bunuh. Sampai tak tahu nak cerita lah. Zaman dulu anak-anak dara tak boleh make up lah. Kalau lawa sikit je habis. Semua kena buh muka, buh selut je kat muka bagi nampak tak elok. Betul. Dia baca sejarah. Okey, so tapi kita tak buatlah Jepun ya. Lepas Jepun apa? Ada satu lagi. Hello. No. English dulu, lepas tu baru masuk Jepun, lepas tu English masuk balik sekejap. Lepas tu ada Siam. Siam pun masuk juga sekejap. Yang kita kena bayar ufti tu. Tapi Siam taklah ganas sangat. Siam gila mah aja. Okey. Mari kita tengok yang ni, kita teruskan. Ni kita tahu ni nah, sekejap lagi saya tanya, sekejap lagi semua tak boleh jawab. Okay, Malaysia legal system contains plural legal system. Plural legal system. Now plural maksudnya banyak. Okay, bukan one plural. Why plural? Because it's a combination or a mixture of Sharia law, English law, customary law. Kita ada syariah, ingat itu saya cakap Islam. Kenapa Islam? Hari itu saya dah cakap dah. Sebab asal usul tanah Melayu adalah hak orang Melayu dan 99.9% Melayu adalah Islam. So syariah law and then English law combine and then customary law. Custom is adat. Ya, adat sebab ada ramai banyak races. So combination of syariah, English and custom jadilah plural legal system. What is the meaning of plural? Means there's a lot of legal system, many legal system. It's not just one. Okay. However, Malaysian legal system share a substantial heritage with English common law. So England ni jadi kita punya prototype. Maksudnya kita refer kepada England, lebih banyak kepada England. Okay. Now, kalau England, ingat lagi tak hari tu saya buat England ni, English legal system. Masa topik 4 and 5, kita buat English legal system. Ingat lagi tak apa dia English legal system tu? Daripada puak-puak apa? The Danes, the Saxons. Lagi? Kan saya suruh you balik tengok movie ke, baca buku ke. English legal system, ini history. Vikings.
Bagus. Ada ramai yang masih ingat, ada yang setengah tu tak tahu benda. Mana dia? Tak keluar. Okay. So, England as a prototype. So, you kena tahu sejarah England. Kita buat 4 dengan 5 gitu. You kena tahu juga English legal system. Contohnya macam yang ni, The Viking. The Viking ni betul English punya legal system Macam kita ada hang tuah, hang jebat, dia ada The Viking. Ini Viking Ini orang Viking. Orang Viking ni bahasa Melayu dia orang gasar. Tahu gasar? Orang dasar lah yang duduk di bukit-bukit. Gitu. Ini The Danes. Ini King Arthur. Ini Excalibur. Ini kumpulan apa nama dia ni? Saya lupa dah. Tapi ini semua sejarah England. Cuba you tengok. You tengok cerita dia sangat menarik. Dia akan cerita tentang sejarah-sejarah. Zaman tu asyik perang aja. Kenapa? Sebab semua merebut teritori. Okay, The Viking yang paling gasar sekali lah King Arthur ni lembut-lembut sikit ni Cuma dia bergantung pada Excalibur. Yang ni lagi dahsyat lah, dia ada naga. So, itu England England prototype. So, you kena ingat balik topik 4 and 5, sejarah English legal system. Ada banyak lagi tapi saya tak nak lebur banyak-banyak. Takkan hari ni nak tengok gambar ni je kan. So, you refer balik pada English legal system Okay. Now, the law before the exception of English. Kita buat before English masuk. Okay. Prior to colonization of Western powers, we already have a tribal legal system yang already exists in the peninsula. Peninsula maksudnya Tanah Melayu. And the earlier comes from Majapahit and Srivijaya Empire. Empire Majapahit, Empire Srivijaya. Dan dengan adanya the absorption of Majapahit and Srivijaya, wujudlah agama Hindu. Mula-mula dulu, orang Melayu zaman dulu, awal-awal, asal-asal, ramai yang agama Hindu. Kenapa? Influence from Majapahit and Srivijaya. Sebab masa tu Majapahit yang datang ke Tanah Melayu, in the peninsula, dan dia mewujudkan Srivijaya Empire. Diorang ni, orang Indonesia zaman tu, dia banyak agama Hindu. Tak terkejut kan? Jangan buat terkejut Orang Indonesia banyak agama Hindu. Dia bukan banyak agama Islam Dia banyak agama Hindu. Okay, that's why di Bali, tahu Bali? Pulau Bali, pulau honeymoon dan segalanya tu, pulau kekasih-kekasih Bali. Okay, Pulau Bali tu, satu pulau tu agama Hindu. Bali ialah Indonesia Memang orang Indonesia. You pergi memang macam kita je lah. Macam orang Melayu, macam orang Kedah gitu. Muka macam orang Kedah je. Tapi agama dia Hindu. Sebab Majapahit, Srivijaya memang Hindu. So masa masuk Melaka, masuk Tanah Melayu tu memang ramai yang beragama Hindu. Sebab masa tu tak ada agama. Tak masuk lagi orang-orang Arab semua ni belum masuk. Itulah sejarah kita, dahsyat tak dahsyatnya. Lepas tu kita seronok tengok gambar India, gambar Hindustan dan segalanya. Okay. And then comes the Malacca Sultanate. The significance of Malacca Sultanate ialah we start with coming of Islam. So bila Islam masuk, dan barulah wujudnya Kesultanan Melaka. So sikit demi sikit kepercayaan Hinduism itu menghilang sebab Majapahit and Srivijaya left Tanah Melayu. Mereka tinggalkan Tanah Melayu because the coming of orang-orang Arab. Okay, so the coming of Islam to Peninsula give the significant start of Malacca Sultanate. Okay, Malacca was believed to have received Islam in the early 15th century. Itu dia, abad ke-15 lagi kurun ke-15. As a result of Islamization of Malacca and subsequently other states, so bukan saja Melaka, termasuklah negeri-negeri lain di Tanah Melayu, Islamic laws were introduced and in the early days were applied alongside adat atau customary. So when Islam dah masuk, okay, not only in Melaka, everywhere in Tanah Melayu, Kedah, Terengganu, Kelantan, semua kita absorb the Islamic law. Tapi we applied Islamic law with customary law sebab kita masih lagi ada adat. So adat ni tak boleh buang lah. Orang Melayu kita biar mati anak jangan mati adat. Tapi anak dia tak mati pun adat juga yang mati. Okey, contoh adat tu ialah apa? Contoh adat dalam agama Islam. Dalam agama Islam ada adat. Contohnya macam bertunang. Tahu bertunang? I dah bertunang. Masuk viral gitu. Tunang, engagement.
tahniah, congratulations. Cukai. You bertunang. Tunang itu bukan agama. Tunang tu adat. Nampak tak? We applied agama, religion with customary law. We applied syariah law and custom. So tunang is not under Islamic law. You carilah dalam ayat mana, hadis mana, surah mana, Rasulullah mana, ke you nak cari sahabat-sahabat baginda ke Siti Aisyah, tak ada tentang tunang. Tunang tu hanyalah adat. Adat yang kita absorb daripada agama Hindu. Okay. So adat lah, dia jadi adat, dia bukan jadi agama. So bertunang ni tak salah. Why? Because kita apply Islamic law plus customary law tu yang kita kata plural legal system tu. Kita apply plural legal system. Dia pakai juga adat bertunang. So bila orang kata nak bertunang, jangan pula you kata, engkau ikut agama apa ni, tak ada. Buat je, itu adat. Kalau nak buat. Kalau tak mau buat, tak salah. Faham tak? Tu yang setengah kadang-kadang dah bertunang pun macam kahwin, tahu tak? Bertunang macam kahwin, lepas tu putus tunang. Macam ada kes apa, artis apa tu yang bertunang macam nak kahwin, lepas tu dia putus tunang sebab orang tu tak ada duit dah nak sponsor apa semua, dan tak rugi ke? Rugi kan? Lelaki tu lah rugi. Lepas tu nak buat macam mana? Because itu cuma adat. Faham? Okey, apa yang Islamic law-nya? Engagement is only customary law. Tapi customary law is accepted in Malaysia. So apa yang Islamic law-nya? Islamic law-nya ialah akad nikah. Akad nikah tu bukan adat. You kena tahu beza ya. Akad nikah tu undang-undang Islam. Bertunang bukan undang-undang Islam. Bertunang tu adat. Ni saya bagi satu contoh, dia ada banyak lagi. Maknanya if you tak bertunang, terus kahwin, tak ada masalah. But if you, macam mana, kalau you tak bertunang, you terus kahwin. Okay, if you bertunang je, tak kahwin, lepas tu terus duduk sekali, salah. Because bertunang is not Islamic law. Okay, akad nikah tu, akad nikah yang pergi masjid ataupun buat kat rumah mak you ke bapak you yang ada hadir bapak you. Yang penting kalau orang perempuan bapak lah wali ya. Orang lelaki tak perlu wali, dia sendiri-sendiri boleh angkat nikah. Tak ada masalah. Sebab tu dia seronok kahwin 2-3 orang sebab dia senang. Dia tak pakai wali. Orang perempuan ni dia kena heret wali dia kata. Tu masalah dia. Faham? Sebab itulah bila you orang perempuan, kalau tak ada bapak you nak buat macam mana? Ni Dania Farisha nak kahwin, bapak tak ada, cari tak jumpa. You nak tarik siapa? You kena pakai wali kot. Dia Azmi dia tak payah pakai wali, dia seorang-seorang dia boleh angkat nikah. Sebab dalam Islamic law, nak kahwin perempuan kena ada wali. Ini Islamic law. You kena beza tau adat dengan ni. Tak apalah cakap kat boyfriend, kita bertunang je. Bertunang pun dah kira sah dah, jom. No, bertunang is adat. You boleh ditangkap bersekedudukan lah. Tangkap macam-macam lah. Tangkap basah, tangkap sekedudukan, tangkap macam-macam. So kalau Dania Farisha, bapak you cari tak jumpa, you nak kahwin sangat dah terketak-ketak. You nak buat macam mana? Cancel. Gitu. Tak, madam. Tu you nak buat apa? Datuk. Datuk, ya. Yeah. Okay, you ada datuk ada abang? Tak ada. Tak ada. Ada adik lelaki? No. Oh, tak ada? You anak tunggal? Tak, saya anak bongsu. Yang atas-atas tu? Kakak je seorang. Oh, kakak tak boleh pakai. Dia tak boleh jadi wali. Okay, ambil datuk. Yes. You boleh ambil datuk. You kena ambil lelaki jadi wali. You tak boleh ambil perempuan. Kalau dah tak ada, dan you ambil datuk. Kalau you ada abang, boleh guna abang. Kalau ada adik lelaki, guna adik lelaki. Kalau mereka minta duit rasuah, bagi je lah. Yang penting kena jadi wali. Okay, itulah contohnya. Okay, so itu beza saya nak tunjuk ya. But do we apply both? Yes. Sebab tu ada orang masih bertunang. Sekali jangan pula pergi duk cakap, kau bertunang buat apa? Bukan ada dalam Islam pun. Bertunang is customary law. Ya, angkat nikah is Islamic law. Yang mana jadi Islamic law tu you tak buat, you boleh didenda. Yang mana yang adat sahaja, takkan didenda. Sebab tu sama sekarang zaman COVID ni orang tak buat adalah tunang-tunang ni sebab tak boleh buat kenduri banyak-banyak kali. So terus saja kepada akad nikah. Patut
Lepas COVID, lepas 2-3 tahun nak patah balik bertunang ke apa, tak kisahlah, buatlah apa pun Dah anak pinak ramai dah nak tunang apa lagi tunang tu adat je. Okey. Itu tentang Islamic law apa semualah dengan ni. Okay, the Kingdom of Malacca produced 2 major legal digests that form the main sources of written law in Malacca. Ini the main sources of written law in Malacca. One is called Hukum Kanun Melaka and the other one is called Undang-Undang Laut Melaka. Okay, penulisan hukum ini saya ambil daripada buku sejarah Hukum Kanun Melaka bermula zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah dan disempurnakan pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Zaman tu Muzaffar Shah, Mahmud Shah. Zaman tu 2 nama je. Zaman sekarang nama dekat 14-15. You hafal lah. Okey. Ini contohnya. Ni yang macam Jawi ni adalah contoh written law in Malacca at that time. Ini betul lah. Ini dua dia ni betul lah. Zaman tu ada kapal laut mana ada boat apa macam kita ada kereta Mercedes apa mana ada. Okey, ini dia punya hukum kanun Melaka. Dia tulis dalam ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Jawi. Bukan bahasa Arab Jawi. Nah, dia ada 2, Hukum Kanun Melaka and Undang-Undang Laut Melaka. Hukum Kanun Melaka is applied on land. Undang-Undang Laut is applied on sea. Sebab zaman tu memang pakai kapal laut lah macam cerita The Pirates of Caribbean tu. Itu cerita orang putih, cerita Inggeris, which is true. Zaman tu memang semua orang pakai kapal laut. Orang tak ada kereta Mercedes, kereta Proton Saga mana ada, Pro 2 tak ada lagi masa tu. Okay, they are said to be based on Islamic law of Syafi'i school, maksudnya mazhab Syafi'i together with adat Temenggung. Yang idealnya adat Temenggung lah. Adat pepatih tu it just apply in one country sahaja one state sahaja. Malacca laws were responsible for the growth of other written law. So it starts from the Malacca law and then dia kembang kepada other written law in the state of Peninsula. And then after Malacca was defeated by Portuguese in 1511, the texts of Malay law were taken and adapted with modification in various Malay states. So bila Portuguese masuk in 1511, dia ambil the law of Malacca, dia adapt and adopt, lepas tu dia modify sikit, dia renovate sikit, dia alter, dia add, dia delete, dia buat macam-macam lah, and then dia apply to all the various Malay states. Okay, administration of Portuguese. Okay, mula-mula sekali Portuguese lah, 1511. Okay. Soon after the Portuguese fleet headed by Alfonso de Albuquerque captured Malacca in 1511, the military and civil administration were established with fortress and Portuguese military personnel. Sebab tu kalau you tengok di Malacca masih ada lagi peninggalan Portugis. Betul tak? Kalau you pergi Melaka, saya dah berpuluh tahun dah tak pergi Melaka, tapi saya tahulah, saya tengok dalam buku, dia memang ada peninggalan macam kota Portugis kan, dan ada juga cucu cicit yang masih lagi ada campur-campur sikit lah, 10% saja Portugis. Betul tak? Mana mai Portugis ni? Tu je. Portugis ni mai dari masa orang Alfonso de Albuquerque menakluk Melaka in 1511 dan ada yang tinggal di tanah Melayu. Okay. So mula-mula sekali Portugis masuk. Now after Portugis apa masuk? Dutch. After Portugis, the Dutch pula masuk. Wah, tanah Melayu ni kerja macam-macam orang masuk After the Portugese, there is a Dutch administration headed by governor which had supreme authority over all inhabitants in all matters assisted by a consul. Dutch pula ambil alih, Portugis lari, Dutch masuk. Okay, now the Dutch regulation were issued by government in Holland, Batavia and the local executive. Okay, so bila Dutch ambil alih, the main punya regulation dia datang from Holland. Dutch ni dia ikut Holland, Dutch ni Belanda so dia ikut Holland lah, dia Belanda. Dan sometimes dia ambil juga daripada Java, iaitu Batavia. Kenapa dia ambil daripada negara Jawa? Sebab Dutch juga menakluk Indonesia. So kadang-kadang dia ambil sikit daripada Jawa. Macam kita bila buat English, dia ambil sikit daripada India sebab India pun bawa English. So tapi kalau bila Dutch masuk, dia ambil juga daripada Batavia di Java. Why? Because dia orang pakai the same law. So European lah usually-nya yang pakai Dutch law. Okay.
And Dutch law is based on colonial statutes, iaitu uncertain what law applied to local and other ASEAN inhabitant. Dia pakai dia punya statute sendiri. So apa yang dia pakai dekat local ni kadang-kadang kita tak sure, tak pasti. Okay, they leave the local inhabitants to their own law. So dia biar je kita nak pakai undang-undang apa sebab dia ada dia punya undang-undang sendiri, unless this law clashes with their laws. Ya, selagi undang-undang kita tak clash dengan the Dutch law, so dia biar je kita pakai. Kalau clash, dan dia tak bagi. So ini di decided in the case of Sahri versus Mitchell and Dane tahun ni, nampak ni 1877. Kalau you bagi nama kes, you kena bagi macam ni lah. Siapa lawan siapa, plaintiff lawan defendant, tahun dan dia punya ni rujukan. Lama tu. Okay. And then masuklah the reception of English law in Malaysia. Barulah masuk English law in Malaysia. Okay. Now, English law in Malaysia, the legal history of Malaysia begin with the acquisition of Penang, Melaka and Singapore. Dia start dengan dia masuk kod mana England ni. England masuk kod mana? Orang putih ni dia masuk melalui Penang. Okay, Penang. Lepas tu dia pergi ke Melaka and then Singapore by dia punya company, nama dia British East Indian Company. East Indian Company. You biasa tengok tak? Sekarang ni ada kedai shopping mall, shopping complex yang nama dia East Indian Company. Biasa tengok tak? Beli kat mana ni? Kat East Indian Company. Tak biasa. ni. Dekat Kedah ni tak ada. Saya tak cakap kat Kedah. Kat Kedah memang tak ada East Indian Company. Dia dekat KL. Orang KL dekat Zon Merah banyak. Dia ada syarikat East Indian Company. Tapi saya tak tahulah sekarang dah tutup Kedah. Dia shopping je macam you pergi beli kat mana. Kedai apa yang you duk pergi beli? Saya pun tak tahu. Baju, dia jual baju. Jenis-jenis baju lah. Tapi mahal lah East Indian Company ni. Takkan tak pernah dengar? Ke tak wujud dah? Ada kot dekat tempat mahal-mahal lah sebab dia mahal. Tapi orang kita dengan bangganya pakai baju yang ada chalk East Indian Company. Mana kau beli? East Indian Company. East Indian Company tu sebenarnya nama syarikat yang ambil alih tanah Melayu dulu masa English masuk. Itulah nama syarikat tu. East Indian Company yang menjajah tanah Melayu. Lepas tu dia orang set up satu shopping complex, dia bubuh nama East Indian Company dan orang Melayu lah yang paling ramai pakai baju tu dan dengan bangganya mempromosikan East Indian Company tu. Itulah cerita dia. Cuba ada syarikat bubuh nama Kampung Melayu. You nak pakai t-shirt Kampung Melayu, of course you tak pakai kan. You nak pakai East Indian Company yang menjajah tanah Melayu dulu. So the first dia masuk, itulah syarikat dia masuk melalui syarikat ya. Syarikat dia nama East Indian Company. Dia start in Penang. Masuk melalui Penang sampai sekarang ya. Kalau you tengok Penang tu dia jadi macam, dia tak jadi macam tanah Melayu sangat lah. Penang tu kan siapa orang Penang? Kan? Macam-macam jenis lah. Kalau Penang ni dia macam dia dah nak kalahkan KL dah. Kalau siapa biasa pergi Penang. Saya dan KL saya tak apa suka sangat jam. Tak berhenti. Penang pun jam juga. Tapi susah-susah dia ada laut ni Penang tu ya. Jam kat jalan kita boleh naik jambatan atau kita boleh naik ferry. Walaupun ferry pun dia dah tukar sekarang. Tapi dia ada jalan lain. Kalau KL tu habis lah. You nak terjun laut mana pula. Ya. Okay. So dia masuk melalui Penang. Okay, ke Melaka because Melaka was very rich at the time and then dia masuk ke Singapura. Kenapa dia masuk Singapura? Singapura bagi ke dia masuk? Nadira. Habuk. Apa? Habuk? Dia ada habuk? Pelabuhan. Muhammad Nur Aiman Yang ni bukan Baman kan? Muhammad Nur ni? Bukan. Okey, sebab ada pelabuhan. Pelabuhan ya, Melaka pun dia masuk sebab pelabuhan, Penang pun dia masuk pelabuhan. Dia masuk tiga-tiga tempat tu sebab ada jalan laut. Ya. Melaka dia ada Selat Melaka. Dah tutup dah Selat Melaka tu. So dia ada jalan laut. Dan sebab yang kedua, Baman, tadi Muhammad Nur Aiman. Baik, Muhammad Aiman
Sebab yang kedua, tak apalah bagi tahu sebab je. Nah, sebab Sebab perindustrian, madam. zaman tu Singapura tak ada apa. Melaka je yang ada ni zaman dulu ni. Sebab dia macam apa, kedudukan dia strategik, madam. Strategik sebab apa dia strategik? Dia terletak di antara macam mana perjalanan kedudukan dia tu memang dilalui untuk kapal-kapal pedagang. So maksudnya dia ada jalan laut lah. Ya, madam. That means itu jawapan yang sama dengan Muhammad Nur Aiman, cuma ayat dia yang berbeza. You bagi jawapan yang sama menggunakan ayat yang berbeza. Dia kata jalan laut. Lepas tu you kata dia ada jalan boleh masuk sambil kemam biskut tiger. Tu dia. Terlindung angin monsun tak? I mean dia memang terlindung angin monsun, tapi bukan itu sebabnya dia diguna oleh English. Orang putih tak. Bukan sebab dia terlindung angin monsun. Kenapa mereka masuk melalui Singapura? Siapa tahu? Ini sejarah. Kan saya buat tadi sejarah Melayu. Lenggang kangkung. Siapa tahu? Kangkung di tepi paya. Raffles. Apa dia? Raffles nak ambil, dia nak teritori nak banyak, dia nak kuat dekat, sebab masa tu dekat belah Europe mereka tengah cari teritori. Jadi British dia ambil Singapore sebab nak kembangkan teritori dia dekat belah Asia. Betul. Ada lagi. Kenapa Melaka, Penang, Batu Pop Singapura? Kenapa dia tak pergi ambil Indonesia? Kenapa dia tak ambil Siam? Kan semua tu jiran kita. Kenapa tak ambil Filipina? Saya tanya jiran je lah, yang bukan jiran nak buat apa. Saat kita tanya awak tak cakap pasal Korea lah. Korea bukan jiran kita. Jepun pun bukan jiran kita. Pelabuhan strategi, duduk tengah laut berdagang. Ya, tadi jalan laut. Yang ni pelabuhan strategik. Tadi Pak Aman pun cakap dah. Muhammad Aiman cakap, Muhammad Nur Aiman pun dah cakap. Ada lagi? Afiq? Tengah laluan. You nampak tak? Dia ada 3 benda yang sama between Penang, Melaka and Singapore. Semua ni ada jalan laut, betul tak? Laluan strategik, betul tak? Perdagangan, ada port, pelabuhan yang menjalankan all the businesses semua tu. Tempat-tempat yang sangat, kata apa, menjadilah. Ya, nampak tak? Dia tak main lah tempat-tempat yang tak ada apa tu. Macam Pahang, Terengganu, masa tu lah. Saya cakap ni pasal sejarah lah. You jangan duk sakit hati dulu. Dia kata Pahang tak ada apa. Ni saya cakap pasal sejarah. You faham dah sejarah? Tahu tak sejarah? Sejarah masa saya pun tak wujud lagi ni. Saya cakap tentang sejarah. Lagi jangan duk viral pula. Pensyarah aku kata Pahang tak ada apa. Astaghfirullahalazim. Kita cakap tentang sejarah. Kalau Pahang dah ada something, dia orang putih akan pergi situ. Mereka tak pergi tempat yang tak ada apa. So Pahang tak ada. Masa tu ada hutan saja. Sampai sekarang dia ada hutan tu kan. Hutan apa nama? Yang you all duk pergi turis suka sangat tu. Hutan apa nama dia yang hilang beberapa orang lah tu. Okey. Lagi satu sebab. Cepat. 9.30 dah. Fasha Syahrir. Ada nama Fasha Syahrir. Nama glamour ke apa ni? Okay. Fasha Syahrir. Ada Jangan bagi jawapan yang sama. ada biji timah. Biji timah di Singapura? You bohong. Tak ada pun. Ngarut lah. Mana ada biji timah di Singapura? Tak, Vanesh. Perdagangan dengan Cina. Perdagangan dah habis dah. Bab perdagangan ni. Tak, Vanesh. Saya tak nampak muka you pun, tak, Vanesh. Tak nampak. Rasanya semua dah bagi tahu, madam. Semua dah bagi tahu lah. Saya kata ada satu lagi, dia kata semua dah bagi tahu. Dia lawan Jaya pula. Saya kata ada satu lagi, dia kata tak, semua abang dah. Mana boleh lawan Sifu? Saya kata ada satu lagi, dia kata habis dah. Buka buku sejarah. You boleh buka buku sejarah. You boleh buat apa saja. Kan you duduk kat rumah, buat lah apa-apa. Kak. Bila setengah lah.
Satu lagi sebab. Kenapa dia attack Singapura? Penang, Melaka, Singapura. Tapi soalan saya kenapa dia attack Singapura juga? Kenapa? Yalah Penang, Melaka saya tahu. Kenapa dia attack Singapura juga selain daripada jawapan-jawapan yang diberi tadi? Yang diberi oleh Muhammad Nur Aiman, yang diberi oleh Muhammad Aiman, Nur Ezurin dan segalanya. Tak apa ni. Pelabuhan strategik dan segalanya. Lagi? Dia tak ada biji timah nah, jangan duk ngarut. Madam. Terlindung angin monsun ya. Madam. Ya. Sebab ketiga sebab mereka nak buat markas tentera ke? Ada. Sebab nak buat pusat pentadbiran, madam. Tak, dia akan buat di Penang and Melaka. Sejarah nah, you jangan imagine Singapura sekarang. Ni berapa kali dah saya pesan ni, kita cakap tentang sejarah. Bukan sekarang. Singapura zaman tu cuma ada singa saja. Sebab tu nama dia Singapura. You faham tak? Singapura itu apa makna dia? Apa makna Singapura? Kota singa. Kenapa panggil kota singa? Zaman tu dia ada singa je kot. Okey. Bila UP Singapura je dia buat batu, bukan batu apa? Statue singa. Okey, cepat. Kenapa? Siapa tahu? Mifzal. Syazwani siap sedia. Lepas Mifzal you pula. Kubu. Tadi kan saya kata jangan bagi jawapan yang dah diberi. You tak dengar apa kawan-kawan yang cakap tadi. Syazwani, jangan bagi jawapan yang dah diberi. Middle. Sebab apa? Sebab? Rebutan kuasa antara pemimpin waktu tu. Apa dia? Antara pemimpin, tak dengar. Apa dah? Apa dia cakap? Perebutan kuasa antara pemimpin waktu tu. British berebut kuasa dengan pemimpin? Dengan Singapura? Dok, salah ni jawab macam biji timah tu lah juga salah. Li Ziwei. Kerana British merasakan keperluan penting untuk mereka mempunyai sebuah pusat pertahanan di Selat Melaka bagi mengurangkan dominasi Belanda di Melaka. You tak malah menjawab soalan sangat. Yong Kahu, you not answering question. You putar belik sikit. Yong Kahu. Last, Yong Kahu. Potensi menyaingi pelabuhan Belanda di Betawi. Wow. Ya betul, potensi Belanda semua betul. Yong Kahu. Mana you? You tak tahu? Oh tu dia. Jawapan sama-sama je dengan mana muka you? Saya tak nampak pun. Yong Kahu entah ke saya bapak you yang duk jawab. Mana saya tahu? Saya nak cakap apa pun tak tahu. Kerana gagal di Pulau Pinang ingin cuba di Singapura. Tu dia ada muka. Awak tak tunjuk. No, okey lah kena habis dah sebab tak larat dah. Dia tunggu penat. Sekejap lagi minum kopi ke. Ya, lepas dia pergi Penang, dia pergi to Melaka and then they went straight to Singapore at the time. Kan saya dah ulang banyak kali, ni sejarah. Saya dah cakap dekat you, sejarah. Sejarah, bukan now. Bukan existing now. Zaman dulu, zaman 1877 sana no. Why? Kenapa after Penang dia pergi Melaka and then after Melaka dia pergi Singapore? Dia
dia tangkap semua the pot yang semua jawapan yang you bagi tadi. Tapi why Singapore? Why not Indonesia? Indonesia pun pulau juga. Indonesia ada beratus-ratus pulau, you tahu tak? Filipin pun pulau juga. Ada juga pulau. Lepas tu sebelah kita siapa lagi? Siam. Siam pun dia tak ada pulau tapi dia ada juga jalan laut dia. So kenapa? Because Singapore at the time is part of tanah Melayu. Singapore is Melayu, tanah Melayu. Singapore bukan Singapore masa tu. Apa nama dia? Tak tahu. Sebelum dia berpisah dari tanah Melayu. Nama dia tanah Melayu. Loh, ish. Singapore bukan tanah Melayu. Tanah Melayu is Malaysia. Apa nama Singapore masa tu? Tak tahu. Okay. Now before Singapore separated from Malaysia, Singapore is Malaysia. Singapore is part of Malaysia. Faham? Macam Penang, Melaka. That's why after they went to Penang, they went to Melaka and then they went to Singapore. Dia sebut Singapore sebab now nak tunjukkan bahawa itu Singapore. But at the time, Singapore is part of, nama dia Temasek. Betul, no Azurin. At the time, dia bukan nama Singapore. Nama dia Temasek. Bukan Tumasek, Temasek, T-E, bukan T-U. Nama dia Temasek. Ni tak baca sejarah ni. Dulu tingkatan 6 tak ambil dia. Tingkatan 6 tak buat tu lah. Lain kali buat tingkatan 6. Dalam tingkatan 6 adalah sejarah. Sejarah Temasek. Tingkatan 5 kan ada sejarah. Tak ambil. Itulah dia. Tak ambil sejarah. Okay, dia ada Temasek at the time. And it was part of Malaysia. It was part of Tanah Melayu at the time. That's why English cover semua tu. Masa tu dia tak berpisah lagi from Malaysia. It was part and parcel of Malaysia. Dia macam Kelantan, Kedah, Terengganu macam tu lah. Lepas tu adalah Temasek. So bila English comes in, after the Dutch went out, they took over Penang, Melaka and Singapore because at the time tiga-tiga tempat ni adalah port yang sangat orang kata sangat laku lah, ya. All the businesses semua jalan di situ. So dia ambil. Kenapa dia ambil Singapore? Saya kata because it was part of tanah Melayu, tak bercerai lagi daripada Malaysia. Bila Singapore keluar daripada Malaysia, tu baru dia jadi Singapore. Sebelum tu dia masih Malaysia. Yang ni kena baca sejarah lah, saya tak maulah pergi yang tu. Kenapa dia keluar daripada Malaysia? Dan kenapa dan mengapa dan bila? Sebelum tu it's part of Malaysia. Tapi kita terlepas Singapore sama macam kita terlepas Pulau Batu Putih ke Singapore. Ini you kaji sejarah. Okay. So when English masuk, sebab sifat perkauman bukan. Sebab banyak Cina di Singapura bukan. Kita terlepas Singapura bukan sebab ni. Sebab gagam jadi bukan semua ni bukan. Sifat perkauman banyak Cina Singapura tak. Kita terlepas Singapura bukan sebab tu. Dia ada sebab lain, you boleh baca lah yang tu ya. Itu dia masuk politik sikit yang tu. So saya tak mau masuk sebab saya tak ajar politik. Okay, saya ajar sejarah sahaja. Okay, and then bila dia masuk, dia set up apa? Apa dia set up English? Okay, dia menggunakan British East Indian Company, dia introduce Charters of Justice. Dia masuk, dia introduce Charters of Justice, start dari 1807, 1826, 1855. Ini semua, dia ada Charter of Justice. Ini yang English mula bawa masuk. Dan ada banyaklah bawah Charter of Justice ni, saya tak cakap yang ni sebab yang ni masuk bawah topik 7. Kan saya cakap tadi topik 6 and 7 adalah topik yang sama, iaitu Development of English Law in Malaysia. Cuma yang ni, yang first ni kita buat tentang before English masuk. Nah, the topik 7 kita akan buat after dia masuk. Once dia masuk, apa yang dia buat. Nah, yang ini semua before. Before dia masuk masa ada lenggang kangkung lagi ni. So dia akan ada Melaka Sultanate, kemudian ada Dutch, kemudian ada Portugese. Okay. Kemudian barulah ada English law. Nah, topik 7 baru kita masuk yang English law tu. So, untuk topik ni dah habis setakat ni lah. Baik, ada soalan tentang mana-mana yang ni? Melaka Sultanate, ada tak? Tak ada. Ini Melaka Sultanate.
Ini yang hukum Khairul Melaka. Nah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mahmud Shah. Okey, masa zaman Melaka dulu saya nak tanya, masa zaman Melaka tu Sultan mana yang sangat popular? Zaman Melaka. Sultan Muzaffar Shah. Okey, dia popular sebab apa? Sebab dia masa malam dia turun pergi apa? Dia pergi berjalan dekat kota tengok rakyat dia hidup macam mana. Oh, pandai. Dia ni pandai sejarah. Ya, Muzaffar Shah adalah sultan, kita panggil macam zaman-zaman kita panggil sultan yang berjiwa rakyat lah. Dia suka. He likes to go around at night, dia menyamar. Dia likes to go around and see the people. Tengok orang-orang dia. Tengoklah keadaan rakyat-rakyat dia. So dia seorang raja yang berjiwa rakyat, Muzaffar Shah. Dia famous of that. Okey, dia disayangi ramai. Seorang lagi adalah Sultan Mahmud yang popular. Tapi Sultan Mahmud ni tidak digemari. Berbanding dengan Sultan Muzaffar Shah, dia sangat disayangi because dia sangat berjiwa rakyat. But dia diganti oleh Sultan Mahmud. Nah, Sultan Mahmud ni tidak digemari oleh rakyat. Kenapa? Kerana opposite lah. Perangai dia opposite lah. Ya? Dia macam, kita panggil apa? Autokrasi ke? Yang ganas, yang dia kejam sikit Sultan Mahmud ni. Okey. Tirani. Bahasa apa tu? Dia lain daripada Sultan Muzaffar Shah. Yang Muzaffar Shah is yang popular kerana digemari rakyat sebab dia berjiwa rakyat. Dia diganti oleh Sultan Mahmud. But Sultan Mahmud ni dia agak kejam, dia tidak berjiwa rakyat dan dia tidak digemari oleh siapa-siapa pun lah ya. Anak isteri dia pun tak suka kat dia. You biasa dengar tak yang Sultan Mahmud ambil darah anak dia dalam cerita. Sultan Mahmud ambil semangkuk darah anak dia. Nah, Sultan Mahmud tu lah. Sultan Mahmud tu jangan kata dia ambil darah rakyat, dia ambil darah anak dia sendiri. Sultan Ahmad tu dia ambil semangkuk darah anak dia untuk apa? Minum. Untuk apa? Semua tak tahu. Syirah. Senyum. Bukan. Tadi saya nak tanya siapa? Habibah. Untuk apa dia ambil dah? Kalau bapak you ambil darah you semangkuk, dia nak buat apa? Untuk display. Bukan. Tapi tak, dia tak buat display lah you all ni. Display darah anak dia lama-lama kulat darah tu. Jadi awet muda, tak tahu lah pula saya makan darah yang awet muda kau. Angjaman, untuk apa? Mana saya tak tahu. You all ni tak belajar sejarah ke? Masa SPM tak ambil sejarah? Tok puja dan memuja, dok. Tak, Vanesh? Pasal buah. Buah apa? Tak tahu, Farisha. Buah apa, Azurin? Ada buah apa? Saya tak tahu. Buah apa, Azurin? Kaku. Habibah? Tak tahu lah Meli. Untuk apa? Untuk dijadikan hantaran. Semangkuk darah anak dia hantaran. Dia nak buat hantaran bagi kat siapa? You tahu? Puteri Gunung Ledang. Ya, Puteri Gunung Ledang. Saya dah hantar dah hantaran. Hantaran Sultan Mahmud gila dekat Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang letak syarat semangkuk darah anak dia untuk dijadikan hantaran. Among other thing banyak lagi lah dia minta. Yang tu you boleh tengok lah. Tapi antara yang hantaran yang dia minta adalah semangkuk darah anak Sultan Mahmud. Sultan Mahmud bagi dah, bagilah. Dia pergi ambil darah anak dia semangkuk.
Dia bagi kat Puteri Gunung Ledang sebab dia nak, anak dia nama Raja Ahmad. Pandai lah pula. Okey, dia nak bagi hantaran. You jangan ada buat hantaran merepek-merepek lagu tu. Nah, okey. So, sebab dulu kita kata Sultan Mahmud ni sultan yang popular, tapi popular kerana kekejaman dia. Sultan Muzaffar popular kerana kebaikan dia. Sultan Mahmud popular kerana kekejaman dia. Semua raja ada macam tu. Ada yang baik, ada yang kejam. Sebab raja dia ada power. So salah satu kekejaman, saya ambil satu je, yang lain tu you tengoklah. Puteri Gunung Ledang ni dia minta banyak hantaran. Antara hantaran yang dia minta adalah semangkuk darah Raja Ahmad, iaitu anak Sultan Mahmud. Sultan Mahmud bagi tak? Bagilah. Dia nak Puteri Gunung Ledang tu. Itu salah satu kekejaman dia. Okey, akhirnya apa jadi pada Sultan Mahmud? Tak usah tanya Puteri Gunung Ledang, you pergi baca. Sedulang hatinya, hak tu macam-macam lah, dia minta hati macam-macam. Okey, so apa jadi pada Sultan Mahmud? Biasa dengar tak Sultan Mahmud mangkat di Julang? Biasa dengar tak? Biasa Tak pernah dengar, tak pernah dengar apa pun. Sultan Mahmud mangkat di Julang, biasa dengar kan? Biasa. Baik, kalau siapa yang tak biasa, you kena biasakan sebab ni you belajar sejarah Melayu. Topik 7 nanti kita masuk balik sejarah Inggeris di Tanah Melayu. Baik, Sultan Mahmud mangkat di Julang. Itu sangat popular. Kenapa? Apa makna dia mangkat di Julang? Dia dibunuh dengan apa nama tu? Apa zaman tu? Lembing. Di zaman tu ada lembing. Lu mana ada machine gun. Okey. Zaman tu sniper pun tak ada. Okey, zaman tu ada parang, kerih, lembing. So dia dibunuh dengan lembing dan mereka buat apa? Julang dia dengan lembing. Sebab itulah nama dia Sultan Mahmud mangkat di Julang. Dia kejam sangat. Berbunuh dia dengan lembing dan angkat dia dengan di Julang. Dia di Julang macam okey, kalau you selalu saya rasa biasa tengok gambar Korea lah kot, cerita dinasti biasa tengok tak yang kalau raja tu dia hukum orang tu dia bawa keliling tempat tu lah. Macam tu lah. Dia banyak lah. Sultan Mahmud ni dia kejam. Kasih cakap dia kejam. So you lebih better baca tentang Sultan Muzaffar Shah. Muzaffar Shah ni yang paling baik. Okey, tapi manusia lah ada baik, ada kejam, okey. So dia mangkat di Julang. Bila dia mangkat tu orang Julang dia. Sebab apa? Sebab berakhirnya satu kekejaman. Itulah dia. Sangat-sangat popular di Melaka ni. Cuba baca. Lepas tu you baca juga bila Parameswara buka Melaka. Parameswara dia mangkat tak ada waris dah. Sultan Mahmud tu tak ada waris lah. Anak dia pun dibunuh, dia nak ambil darah. Okey. Lepas tu timbullah pula persoalan, Puteri Gunung Ledang kahwin tak dengan dia bila dia bagi darah tu? Tak kahwin. Puteri Gunung Ledang tak mau kat dia. Sebab apa? Sebab dia ambil darah anak dia. Puteri Gunung Ledang tak mau. Dia saja minta aja, dia nak tengok. Ya betul Nur Aiman, Puteri Gunung Ledang syok kat Hang Tuah betul. Tu perkataan kita lah. Dia memang syok kat Hang Tuah, dia tak mau kat Sultan Mahmud tu. Tapi dia sajalah cakap, bagi darah anak kamu. Dia tak sangka lah kawan tu pergi ambil betul darah anak dia. Ini cerita kita lah kan. Macam buku sejarah. Bila Sultan Mahmud ambil betul darah anak dia, Puteri Gunung Ledang tak mau kat dia. Dia kata seorang raja yang sangat kejam dan zalim kerana sanggup ambil darah anak sendiri semata-mata untuk kahwin. So dia tak mau. Dia syok kat Hang Tuah. Hang Tuah syok dah kat dia. Tu cerita lain. Okay. Now, dah habis dah. So, the next one, itu sejarah Tanah Melayu ya. So, you boleh baca buku-buku sejarah ni kat mana? Buku-buku sejarah biasa. You pergi kedai buku, sejarah Tanah Melayu, sejarah Sultan-Sultan Melaka, sejarah penaklukan Melaka, start dengan Parameswara. Saya tak ambil lah sampai ke tahap Parameswara ya. Sebab, betul lah, Aiman ni bab-bab ni dia pandai pula lah. Tak apa, bagus. Kalau tahu tak apa, nanti boleh rujuk dia. Okey, apa saya nak cakap tadi? Saya tak ambil sampai ke tahap Parameswara macam pembukaan Melaka tu tak perlu. Sebab kita nak tengok the inception of English legal system into Melaka. So you tak payahlah ambil sampai pembukaan cerita Parameswara bersandar dekat pokok Melaka, dia tengok buah jatuh, itu semua tak perlulah ya. You just tengok Melaka tu dah pun terkenal as a port and then English masuk
Dan kita nak tengok English legal system start di situ dengan the starting with the East Indian Company. Dan dimasuk charter dia tadi saya introduce. Now next topik kita akan masuklah English legal system tu. Topik 7 tu. Yang ini baru sejarah simple Portugis, Dutch, lepas tu English. So Siam ke apa semua tu kita tak ambil. Yang tu kalau ambil lagi banyak, you nak boleh juga tapi lagi banyak lah. Siam lagi dahsyat, berapa kali bayar ufti. Ufti mesti dengan bunga emas sebab Siam dia gila emas zaman tu. Tapi bagus kalau dia gila emas, sekarang ni emas naik harga kan. Berpandangan jauh gitu. Zaman tu orang tak gila sangat emas. Siapa yang gila emas zaman tu sekarang ni kaya. Sebab emas mahal. Tapi sekarang ni silver pun mahal juga. Orang lelaki ni jangan duk pakai emas. Ni idea Azmi. Jangan duk pakai emas. Tafanis saya tak tahulah. Orang Islam lelaki jangan pakai emas. Muhammad Haikal tak boleh pakai emas. No? Saya duk tanya lah. Awak tak boleh? Tak boleh. Islam tak boleh pakai emas. You boleh pakai silver. Pakai silver. Emas dengan sutra, lelaki tak boleh. Kenapa? Baca sejarah kenapa. You tengok dalam Al-Quran kenapa. Sebab yang tu undang-undang Islam tak boleh pakai emas dengan sutra tu undang-undang Islam. You boleh tengok dalam Al-Quran. Ada. Carilah. Okay, ada question? Tengah kusyuk ni, semua orang tengah kusyuk. Ya, Liana hadirah sampai ada berkerut habis dah dan dia fikir. Ada soalan? Okey, kalau tak ada, next class saya akan sambung sejarah Tanah Melayu juga, topik 7, tapi kita akan dah masuk reception of English law. Dia dah masuk dah. Yang ni kita baru cakap dia nak masuk. Okey, lepas tu dia akan masuk. Next class tu maksudnya next lah, iaitu hari apa ni? Kami hari Rabu depan. Wednesday depan. Wednesday no, ada kelas jangan tak ada pula. Siapa nak buat JPJ ke apa ke buat hari lain. Okay, any question? Tak ada. Okay, kalau tak ada then I'll see you next Wednesday. Next class lah. Okay? Alright. Bye-bye. Bye. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Bye-bye. Thank you, madam. Bye, madam.